Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So kita jumpa lagi dalam tutorial ICT bersama Cikgu Umi. Okey. So hari ni kita nak umumkan sikit, saya dah dah upgrade sistem SPPS untuk version yang ketiga. Okey, hasil daripada maklum balas guru-guru, hasil daripada request daripada kawan-kawan sahabat guru. Jadi kita ada tambah baik sikit sistem yang ada kepada sistem yang lebih baiklah harap-harapnya. Okey, tapi kalau ada sebarang masalah, cikgu boleh PM saya akan baiki sistem ni, sebab saya nak bagi sistem ni boleh berjalan dengan sempurna. Tapi bantuan guru-guru jugalah untuk kadang-kadang ada error, ada bug, cikgu maklumkan boleh sebab saya. Okey, so kita akan cikgu boleh muat turun sistem ni. Kalau cikgu dah boleh nampak video ni, maknanya cikgu dah boleh muat turun sistem ni. Cikgu pergi masuk pada sistem site kita SPPS dalam sekolah, masuk SPPS dalaman. Okey, so untuk set up sistem pada pengguna baru, kita akan ajar terus macam mana nak set up sistem. Okey, so kita ada sekolah rendah dan sekolah menengah. Sekolah rendah, sistem dia satu je untuk semua tahap sama je. Okey, sekolah menengah kita ada dua, sekolah menengah rendah dan juga menengah atas, sebab dia punya cara pengiraan dia berbeza sedikit. Okey, so kita set up, contoh saya ambil ni, saya akan buat menengah atas. Okey, so kita klik sini. Okey, cikgu akan dapat mesej macam ni lah, untuk bagi cikgu copy sistem. Okey, so kalau cikgu tak dapat copy sistem ni, cikgu maklum balik pada saya. Okey, sebab kita tengah kita tengah transfer cikgu punya data tu kepada sistem baru. Jadi kadang-kadang ada yang tak masuk, nanti cikgu maklum balik pada saya. Okey, so kita make a copy. Okey, so bila dah keluar macam ni, maknanya cikgu dah copy sistem ni. Sistem ni akan berada dalam Google Drive cikgu. Okey, so cikgu boleh pergi masuk Google Drive cikgu. Okey, so cikgu akan nampak sistem ni dalam cikgu punya root folder. Ni. Nampak tak sistem ni? Ya, root folder. Kalau kita pergi Google Drive, kita pergi My Drive, sistem ni ada kat dalam ni je. Okey, dia tak ada dalam mana-mana folder, dia ada kat luar ni je. Okey. Okey, so ada satu sistem dah situ. Okey, so cikgu boleh kumpulkan sistem ni dalam satu folder. Cikgu create new folder. Okey, katakanlah sistem peperiksaan macam tu aja dia. Okey, create. Okey, so cikgu buat satu folder. Cikgu boleh ambil sistem ni, masuk dalam folder ni, sistem peperiksaan. Cikgu nak color sistem ni, cikgu color folder ni, cikgu boleh change color. Okey, merah. Perusahaan kita merahkan dia sebab dia menakutkan. Okey, buka sistem ni. Sini sistem dia. Okey, so kita boleh continue, kita copy sistem yang kedua. Okey, pergi balik dekat site cikgu, ambil sistem menengah rendah. Okey, copy. Okey, so dah copy ni pun, benda ni pun berada dalam cikgu punya Google Drive. Dia akan ada dalam My Drive dekat bawah ni. Okey, cikgu transfer ni masuk dalam tadi yang kita dah merahkan tadi kan. Masuk dalam ni. Okey, so kita buka folder ni, akan ada dua sistem cikgu lah. Yang tekan satu, maknanya ni menengah rendah, yang ni menengah atas. Okey. Okey, so kita akan pergi tengok menengah atas dulu, tengok macam mana. Okey, so ini basically sistem dia lebih kurang sama macam yang lama, cuma ada sikit beberapa penambahbaikan lah. Okey, so kita akan mula balik daripada mula. Untuk pengguna-pengguna yang baru, cara nak set up dia adalah, okey, so dalam sistem ni support 15 kelas. Okey, sekiranya ada penambahan kelas, tak cukup. Sekolah cikgu ada 25 kelas satu tingkatan, tak cukup. Cikgu maklum balik pada saya, cikgu PM saya, cikgu Telegram saya akan guide cikgu, mungkin saya boleh tolong cikgu untuk tambah kelas untuk cikgu. Okey, tapi kalau cukup 15, kurang daripada 15, cikgu boleh guna je, tak ada masalah. Jangan delete kelas. Okey, banyak siapa berlaku. Kelas dia ada 5 je, dia delete yang lain. Okey, bila delete yang lain ni, ada banyak lah nanti gangguan pada analisis kita. Okey, so kalau contohnya sekolah cikgu ada 5 kelas je, cikgu boleh hide je. Hide yang mana tak nak ni. Kita hide je. Okey, so sekolah ada 5 je, kita hide yang lain. Kita tak nampak lah, jadi tak sakit mata. Okey, hide. Okey, dah settle, tinggal 5.
Okey, ni cikgu akan work dengan 5 sistem ni. 5 kelas ni. Okey, so kita akan pergi pada menu utama, menu setup. Okey, yang paling kiri sekali ni adalah kita punya subjek. Okey. Yang atas dua ni kekal lah. Cikgu kekalkan je BM sejarah. Yang lain cikgu boleh ubah ikut suka hati cikgu lah. Ikut subjek apa yang ada dalam cikgu punya sekolah. Okey. Yang bahagian warna kuning ni subjek-subjek yang diambil kira dalam kita punya sistem sekolah, sistem cara isu peperiksaan. Dia tahulah subjek mana yang diambil kira dan subjek mana yang tak diambil kira. Okey, macam PJ, kalau ada civic dulu tak ambil kira kan. Kalau ada PVMA dia tak diambil kira dalam SPM. Tapi kalau sekolah cikgu nak kira juga, cikgu letaklah dekat sini. Okey, so far sekarang ni dia support sampai 29 subjek untuk tingkatan 4 ni, 29 subjek. Okey, jadi cikgu kalau tak cukup subjek, maklum balik pada saya. Tak cukup tempat, maklum balik pada saya. Okey, so cikgu boleh tambah, cikgu letaklah short form yang cikgu rasa sesuai apa benda yang cikgu gunakan, nak guna bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke, tak kisah, nama pun cikgu boleh ubah ikut suka hati cikgu. Okey, nombor. Nombor ni bukan nombor apa ni. Ni nombor ni biar sini je. Nombor ni ada guna dia dalam kita punya pengiraan, dalam saya punya pengiraan. Jadi kita biarkan je. Nombor ni jangan kacau. Okey, kelas. Okey, ni cikgu boleh rename ikut kelas cikgu lah. Apa kelas yang cikgu ada untuk tingkatan 4 ni. Kalau tingkatan 5, tulis 5 proaktif, 5 optimis. Okey, biarkan macam ni. Okey, cikgu boleh daftar kelas ni sampai 15 lah. Okey, so guru kelas. Okey, ni guru kelas, siapa yang ajar kelas ni? Siapa yang ajar kelas ni? Sebab nanti dalam kita punya slip peperiksaan, kita akan ada guru kelas dia. Jadi dia akan automatik keluar dalam slip siapa guru kelas dia. Okey, grade. Grade pun jangan kacau, biar je macam ni. Ulasan. Ulasan ni, ini adalah template ulasan yang mana cikgu boleh tambah, cikgu boleh buang. Okey, ulasan ni akan keluar dalam kelas. Jadi guru kelas boleh drop down je ulasan ni, ataupun guru kelas boleh type. Nanti kita akan tengok kat mana ulasan ni akan keluar. Okey, cikgu boleh tambah. Kalau ada lagi template cikgu nak tambah, cikgu boleh tambah. Okey, cikgu boleh delete, tak ada masalah. Okey, so yang ni tak ada masalah. Okey, setup ni settle. Cikgu pergilah pada kelas cikgu yang pertama. Okey, ni dah ada data dah. Okey, ada contoh data dah ada. Okey, yang ni saya tak nak tunjuk lah, data dah ada. Okey, contohnya saya nak setup untuk kelas yang ke-3 ni. Okey, so kita carilah data nama pelajar kita. Contohnya saya ada nama pelajar sini. Okey, kita copy. Okey, so kita pergi sini, kita akan buat paste value only. Letak kat IC. Nombor yang kacau, nombor ni ada automatic keluar. Okey, right click, paste special value only. Okey, so dah akan keluar gini lah. Okey, kelas. Okey, tadi kita kelas yang ketiga, kita kelas kreatif. Letak je kreatif je. Automatik dia akan tukar kelas kita. Okey, so apa yang cikgu perlu buat adalah tak tukar lagi. Okey, dia bergantung pada tayangan internet juga. Tayangan internet hari ni slow sikit, dia akan jadi slow sikit lah. Okey, sebelum tu cikgu dah Okey, so 4 kreatif dah tukar dah. Centerkan, cikgu boleh centerkan. Okey, so cikgu tak tukar satu-satu, cikgu tukar kat sini sekali je. Okey, so kita kena rename kat bawah ni. Yang ni kena rename. Okay, kalau cikgu tak nak rename pun tak apa, tapi cikgu tak tahulah kelas apa kan. Okay, jadi cikgu rename. Cikgu double klik, cikgu renamekan jadi 4 kreatif. Okey, yang ni tadi 4 proaktif. Yang ni 4 optimis. Okey, 4. Okey, so cikgu dah rename, cikgu dah set up cantik. Okey, cikgu boleh masuk markah. Okey, tapi sebelum tu, okey, katakanlah okey, kita dah set up tadi, kita dah set up semua subjek yang ada dalam sekolah kita, tapi tak semua kelas ni ambil subjek tu. Okey, katakanlah contoh kelas optimis saya ni, kelas optimis saya ni tak ambil subjek admat. Jadi subjek admat ni tak adalah cikgu yang isi. Jadi cikgu boleh highlight je, cikgu hide. Jangan delete, hide je. Hide. Okey, jangan bagi dia nampak. Okey,
So cikgu boleh hide yang mana subjek yang tak berkaitan dengan kelas tu supaya tak nampak serabut sangat lah dalam kita punya sheet ni. Okey. Okey. Lagi satu, cikgu boleh lock. Okey. Untuk elakkan daripada guru-guru ni tambah sesuka hati dia, cikgu boleh lock. Contohnya setup ni cikgu boleh protect sheet. Okey, kita boleh protect sheet. Okey. Set permission. Siapa yang boleh edit, hanya admin saja boleh edit dekat sini, dekat setup. Done. So akan keluar gambar mangga ni. Kalau orang lain dia tak boleh ubah ni. Cikgu je boleh ubah. Okey, admin saja. Okey. Dekat proaktif ni pula, saya nak kalau boleh cikgu dua kolom ni. Kolom yang dua ni. Okey, cikgu klik kat, cikgu highlight dan cikgu protect. Protect range. Okey. Maknanya range 2 ni tak ada orang lain boleh ubah kecuali cikgu. Set permission only you. Done. Okey. So sekarang ni kalau cikgu share sheet ni dengan cikgu lain tak boleh nak delete ke apa benda. Kalau tak, nanti ada je kat tangan dia delete sini, dia delete sini. Okey, jadi kalau kita dah protect tu, baru cikgu lain tak boleh terdelete. Kadang-kadang teraccident dia nak tarik, terdelete. Jadi itu nanti akan ganggu kita punya sistem lah. Okey. Contohlah berlaku macam ni. Okey, cikgu tu termasukkan grade manual. Contohnya dia excited sangat lambat keluar grade ni, dia type manual. Tak. Apa jadi pada sistem? Sistem akan tulis reference gini. Okey, dia akan tulis ref. Dia kata array not expand because ada data, because ada it would overwrite data. Dia akan padam data kat sini. Dia kata dia tak boleh nak tulis sebab ada data kat sini. Sebab yang ni ditulis secara manual. Jadi cikgu check balik ni F6, cikgu pergi cari F6. Okey, so ada data yang manual ni, cikgu delete je data manual ni. So sistem akan automatic generate baru cikgu punya grade semua. So jangan takut kalau ada reference ni, ref ni. Contoh juga nombor ni, cikgu ada cikgu tertulis nombor sendiri kan. Jadi dia akan jadi ref. Jadi bila jadi ref ni, apa nak cikgu nak buat? Cikgu just cari je kat mana ref tu, kat mana data yang tak boleh nak override tu. Jadi cikgu delete. Sebab benda ni automatic. Jadi bila keluar ref tu, maknanya dia tak boleh nak tulis kat situ. Nampak ref. Dia kata array tak boleh expand sebab ada benda dekat A4. A4. Kat sini ada benda ni. Jadi cikgu just perlu delete je A4 ni. Okey. Jadi data cikgu akan automatic refresh balik. Okey. Okey, so itu saja, tak ada apa-apa untuk ni. Okey, so saya empat kreatif tadi saya nak delete balik data ni sebab ni sebenarnya kelas lain. Kalau cikgu nak delete data satu kelas, cikgu boleh select je 3 ni sampai ke bawah ni. Yang ni cikgu boleh delete je. Okey, tak ada kacau apa pun. Cikgu boleh delete kosong, kita kosongkan balik. Okey. So, untuk sistem baru kita ada beberapa lagi ciri-ciri tambahan yang mana kita akan ada, cikgu akan dapat rumusan. Okey, ni rumusan untuk kedudukan dalam tingkatan, kedudukan dalam kelas, lulus ke gagal ke, dia punya analisis dia. Okey, yang ni sama macam yang lama. Okey. Analisis pelajar, ini adalah siapa yang ikut subjek. Maknanya dia akan susun semua pelajar cikgu tingkatan 4 ni ikut subjek. Jadi siapa yang paling tinggi duduk atas, siapa yang tak hadir dekat bawah ni. Okey, siapa gagal kat sini. Okey. Jadi kita boleh pilih ikut subjek kita. Okey, so cikgu boleh pilih tengok siapa yang tak hadir, siapa yang G, siapa paling tinggi. Okey. Ini analisis pelajar. Okey, ini yang terbaru, di request oleh guru-guru, dia nak tengok untuk menengah atas je. Okey, dia ada siapa yang gagal BM saja, siapa yang gagal sejarah saja. Okey, siapa yang gagal BM dan sejarah. Okey, so dia akan tunjukkan siapa budak dia, kelas mana dia. Okey. Okey, ini seperti yang cikgu request. Harap mendapatilah apa yang cikgu nak. Okey, sebab saya tak familiar macam ni kot cikgu nak. Okey, jadi saya cuba buat. Okey, kita ada analisis keseluruhan. Okey, yang ni sama macam nama, cuma saya gabungkan dalam satu page. Ikut kelas dan ikut subjek saya letak dalam satu page. Okey. Cikgu kalau nampak simbol macam ni, ini namanya simbol ni di hidden. Kalau cikgu kata kelas cikgu ada 7, tak nampak, cikgu buka ini. So nampaklah kelas yang lain. Okey, kalau yang mana yang nak hidekan balik, cikgu select dan cikgu boleh
hidekan balik. So supaya nampak lebih kemas, nak cikgu nak print pun lebih senang lah. Okay. Kalau macam ni subjek cikgu, ada lagi subjek ni. Kalau kita boleh buka ni, kita boleh buka kat sini. Klik kat sini Okay, so ini analisis keseluruhan. Okay, kita ada analisis penuh. Yang ni di request oleh cikgu. Dia kata daripada Terengganu ada nak perlukan analisis macam ni. Jadi saya cuba buat. Dia ada satu version 1 dan version 2. Jadi lebih kurang sama, tapi ada berbeza sikit lah dia punya analisis dia. Jadi kalau cikgu perlukan analisis macam ni, cikgu boleh gunalah. Okay, ni saya cuba penuhi request daripada guru-guru nak analisis macam ni. Okay, so next kita ada analisis subjek. Okay, ni ikut subjek pula. Okay, kita boleh tengok ikut subjek. Apa subjek dia? Matematik. Okay, dia akan bagi kita data untuk matematik saja. Okay, yang ni ikut kelas. Setiap kelas ni semua subjek dia. Satu kelas satu subjek. Macam ni cikgu go through lah satu-satu dia punya analisis ni. Lepas tu kita ada graf subjek. Ni macam yang lepas juga. Kalau ada cikgu nak dalam bentuk graf, dia ada bilangan pelajar, ada berapa ramai yang G, berapa ramai yang 2. Ini ikut subjek. Okay, matematik berapa ramai. Okay, dan kita ada slip peperiksaan. Okay, slip peperiksaan dulu yang version lama kita terpaksa copy masuk dalam sistem lain untuk kita print. Jadi sekarang ni saya dah integratekan semua. Kita ada advanced print dalam ni terus. Cikgu boleh terus print. Okay, so cara nak print, saya akan buat dalam separate video. Nak video ni juga. Okay, cara nak print dah tahu. Saya akan ajar terus lah cara nak print macam mana. Okay, untuk menengah atas. Okay, kalau tak nampak subjek ni, cikgu boleh hit ni, boleh buka kalau tak nampak, dia akan susun banyak ni penuh. Dia akan ada papa subjek yang kita ambil saja. Subjek yang budak ni tak ambil, tak apa-apa kat sini. Jadi dah ada upgrade sikit lah. Kalau dulu ada ruang-ruang kosong lah, apa kena hide hidden ya. Okay, so kali ni saya dah upgrade kepada sistem ni supaya dia paparkan subjek yang budak ni ambil saja. Dia ambil biologi, ada biologi. Dia ambil matematik tambahan, dia ada matematik tambahan. Dia tak ambil matematik tambahan, tak ada sini matematik tambahan. Okay, cakap budak ni 4 proaktif Ainun Nabilah. Okay, 4 proaktif Ainun Nabilah. Katakanlah dia tak ambil matematik, dia tak ambil math, dia tak ambil. So kita delete. Okay, Ainun Nabilah. Okay, so dalam dia punya slip, dia tak akan ada subjek apa tadi? Lupa dah. Ainun Nabilah dia tak ambil math. Okay, so dalam dia punya slip analisis dia, slip peperiksaan dia tak akan ada math lah. Dia tak keluar lagi. Tak siap lagi loading. Okay, so admit dia akan hilang lah. Okay, so kalau dia ambil biology, dia ambil prinsip account, dia akan ada. Subjek yang ambil ada. So cara nak print macam mana? Okay, saya rasa saya akan buat dalam separate video lah cara nak print dia. Okay, sebab dia ada beberapa technical issue. Kita akan buat dalam separate video. Cikgu boleh tengok. Mungkin nak tengok part print saja. Okay, so untuk pengumpulan data, untuk setup sistem, setakat ni saja. Ini adalah cara nak setup sistem. Okay, so cikgu boleh setup dan cikgu boleh copy sistem ni yang cikgu dah setup ni untuk ke tingkatan yang lain. Okay, contohnya cikgu dah siap setup tingkatan 4, cikgu boleh make a copy untuk tingkatan 5. Okay, ni cikgu rename. Okay, sistem tingkatan 5. 5. Okay, ni pun cikgu boleh rename. Copy off ni tak nak lah. Okay, ni pun cikgu boleh rename. Okay, proses yang sama berlaku dalam tingkatan 5. Okay, cuma dalam tingkatan 5, data tingkatan 4 dah ada tadi, cikgu kena buang lah. Okay, cikgu pergi kat part proaktif ni, data-data dia cikgu delete je. Cikgu select semua. Select ni sini cikgu select dari sini select ada 3 ni, select semua, cikgu delete. Kosongkan. Part optimis. Select, kita delete. Kreatif, tak ada data. Okay, 4, 5. Okay, rumusan. Okay, kita tengok kat rumusan. Ada data lagi tak dalam rumusan kita? Sekejap. Dia akan buang data. Tak ada part optimis. Tak ada.
Oh, belum buang lagi. Lambat sikit. Line slow. Okey, kita tengok dekat kita punya rumusan. So kalau rumusan dah clear, makna data tak ada dalam sistem ni, cikgu boleh set up untuk sistem tingkatan 5 pula. Just tukar je kita punya nama kelas ni, nama guru kelas dia tukar. Okey. Dan kita letaklah ni jadi tingkatan 5 pula. 5. Jadi dia menjadi tingkatan 5 dan juga kita paste lah nama budak tingkatan 5 kita. Siap set up. Okey. Okey, so cara cikgu nak share kepada guru-guru lain, okey, cikgu boleh klik je, right click, share. Okey. Ni restricted ni, cikgu boleh tukar kepada anyone with link can jadi editor. Dan copy link. Okey, cikgu pun paste lah dekat cikgu punya Telegram. Cikgu letak ni tingkatan 5. Okey. Contoh lah. Okey, so saya sentuh kat note saya. Okey. Paste. Okey, ni tingkatan 5. Okey, tak apa, saya nanti saya akan tunjukkan cara lebih yang kalau nak tengok yang cara lebih mudah, kita akan buat dalam bentuk mungkin guna mylink.la ke mylink.la. Okey, boleh juga. Okey, atas cikgu punya inisiatif lah tu. Macam mana cikgu nak share, sama ada cikgu boleh share juga the whole folder ni pun senang. Okey. Okey, jadi cikgu boleh share je the whole folder ni kepada cikgu lain. Okey. Jadi itu saja cara nak set up untuk sistem analisis peperiksaan. Okey, nanti kita akan jumpa dalam video kedua macam mana kita nak buat print secara pukal. Okey. Tunggu Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.